وإلى أرواح والدينا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة واستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. ونويت كما نوى سلفنا الصالح، نويت كما نوى المؤلف. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا ومولانا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. وبعد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الأشياء كما هي، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Alhamdulillah, pertamanya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat bersama-sama berada di dalam madrasah ini menunaikan solat maghrib berjamaah. Dan alhamdulillah kita dapat bersama-sama duduk dalam majlis ilmu menyambung pengajian pembacaan kita kitab hadis 40 yang beberapa kali terlepas. Hamba minta maaf banyak-banyak lah. Beberapa kali terlepas. Sekali tu pergi ke Lumpur, sekali tu pergi ke Perak ke, pergi ke. Jadi 2-3 minggu kebelakangan ni hamba banyak keluar outstation semua. Minta maaf banyak-banyak. Dia pengajian ni, pengajian apa saja pengajian lah, pengajian hadis ke fiqh ke. Kalau anak murid tak mari tak apa lagi, tapi kalau hak ngajar tak mari, memang tak ada lah pengajian tu. Jadi minta maaf lah. Mudah-mudahan kita boleh teruskan pembacaan pengajian hadis kita ni, dan pada malam ini kita masuk hadis yang ke-8. Hadis yang ke-8 tak betul? Hadis yang ke-8 muka surat 28. Comel. Hadis yang ke-8 muka surat 28. Baik, kita baca dulu hadis ini. Qala al-musannif radhiyallahu ta'ala anhu, nafa'ana Allahumma bi'ulumihi wa 'ulumikum fid darain amin. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakata fa idza fa'alu dhalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqi al-islami wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Baik, hadis kita pada malam ini hadis yang ke-8. Kita tengok artinya. Tajuk yang diberi ialah perintah berjihad. Perintah berjihad.
Hadis kita ni kalau ikut ulama Syekh Ibn Daqiq Al-Aid, disebut bahawa hadis ini adalah antara hadis yang menjadi asas ataupun menjadi rujukan utama juga dalam agama Islam kita. Dan sememangnya Al-Imam Al-Ghazali, mula-mula kitab ni lagi disebut bahawa aku telah memilih hadis-hadis yang memang menjadi rujukan utama dalam kaedah-kaedah Islam. Jadi hadis ini adalah salah satunya hadis yang penting yang berkait dengan berjihad. Katanya guru kita Al-Fadhil Ustaz Ahmad Fuad bin Amran, hadis ini hafizahullah ta'ala, hadis ini berkait dengan jihad dan juga dengan dakwah. Berkait dengan jihad dan berkait dengan dakwah. Kita menyampaikan dakwah kita kepada manusia. Kita tengok terjemahannya dahulu. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ibnu Umar ni tuan-tuan ingat lagi ke siapa dia? Teka kita jumpa dah ni. Ibnu Umar ni namanya ialah Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar. Beliau radhiyallahu taala anhu ini adalah anak kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Sebab tu kita kata anhuma. Mudah-mudahan Allah redha kepada kedua-duanya, iaitu beliau dan juga ayahnya Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Dan Sayyidina Abdullah Ibnu Umar ini kita sebut dah kisahnya, ceritanya lebih kurang pada hadis yang ketiga atau yang keempat dahulu kita sebut dah. Dan memang seorang sahabat yang banyak mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara manusia yang banyak mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah Sayyidina Abdullah ibnu Umar, sehingga diceritakan bahawa beliau radhiyallahu taala anhu ni duduk berteduh di bawah pokok, di bawah sebatai pokok, walaupun pada masa itu tidak ada panah, tak ada apa, tak ada apa-apa masalah, tiba-tiba pergi berteduh di bawah pokok. Jadi orang tanya, wahai Abdullah ibnu Umar, kenapa berteduh di bawah pokok ini? Jawabnya dia, sebab aku pernah tengok Rasulullah berteduh di bawah pokok ni, maka aku mengikut Rasulullah. Begitu. Siapa kata tangga tu? Dan disebut juga bahawa Sayyidina Abdullah ibnu Umar ni seorang yang taat kepada ayah dia. Ayah dia siapa saat ni? Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan ada diceritakan bahawa pernah Sayyidina Umar bin Al-Khattab ni menyuruh anaknya ini Abdullah ibn Umar ini menyuruh anaknya supaya menceraikan isterinya. Ada satu riwayat diceritakan oleh guru kita Al-Fadhil Ustaz Ahmad Fuad bin Amran hafizahullah ta'ala, dan disebut juga dalam kitab-kitab lain bahawa pernah sekali Sayyidina Umar ini adalah satu perkara yang dia tidak berkenan kepada menantu dia ini, maka disuruh Abdullah ini menceraikan isterinya. Bila disuruh menceraikan isterinya, maka Sayyidina Abdullah bin Umar ini pergi jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tanya, wahai Rasulullah, ayah aku suruh aku cerai isteri aku, dan aku suka pada isteri. Maknanya aku okeylah, maksudnya aku suka pada isteri aku, tapi ada perkara yang ayah aku tak suka. Apa yang perlu aku buat? Ayah aku telah menyuruh aku menceraikan isteri. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat itu disebut Rasulullah suruh dia cerai. Sebab apa? Sebab ayah dia suruh cerai. Sayyidina Umar suruh cerai. Begitu. Maka dia pun cerailah isteri dia. Taat dia kepada ayah dia. Baik. Pernah berlaku selepas zaman Rasulullah, beratus tahun berapa kali lepas itu, berlakulah isu rumah tangga. Cerita sikit berlakulah satu isu rumah tangga. Ada seorang ibu bapa ini menyuruh anak lelakinya menceraikan isteri. Dan bila ditanya, dibawa kepada seorang alim, wahai Syekh, ayah aku telah menyuruh aku menceraikan isteriku, apa yang perlu aku buat? Maka kata Syekh itu, tak perlu cerai, tak wajib bagimu menceraikan isteri. Maka dia pun buat mari. Dia, bukankah dulu Sayyidina Ibnu Umar, bukankah dulu Ibnu Umar dulu bila ayah dia suruh cerai, dia ceraikan isteri dia. Bila Umar ini menyuruh anaknya supaya menceraikan isterinya,
maka diceraikan isterinya itu. Maka kenapa mu kata bahawa tidak wajib untuk aku menceraikan isteriku, sedangkan ayah aku dah suruh ataupun ibu bapa aku suruh? Jawabnya Syekh ini, alim ni, untuk ingat ulama sahur juga jawab ni. Dia jawab lagu mana? Dia kata, sekiranya ayahmu itu Sayyidina Umar, mu ikut. Sekiranya ayahmu itu ialah Sayyidina Umar bin Al-Khattab, level dia, taqwa dia, iman dia seperti Sayyidina Umar bin Al-Khattab, mu ikut. Tapi kalau supaya orang awam, maka itu tidak perlu. Sebab Sayyidina Umar ni dia benci tu, dia tak suka kerana agama, bukan kerana nafsu. Ada pun kita orang biasa ni, banyak benda yang kita tak setuju ni, maka dalam keadaan itu terpulang kepada kamu, sama ada mu nak menceraikan dia ataupun tidak nak menceraikan dia. Itu kata ulama. Cuma poin kita di sini ialah Sayyidina Abdullah bin Umar ni orang yang taat pada ayah dia. Dan banyaklah contoh-contoh yang lain. Baik, jadi katanya bahawa Rasulullah SAW bersabda, Sayyidina Abdullah bin Umar kata bahawa Rasulullah SAW bersabda, aku diperintahkan supaya memerangi manusia. Aku diperintahkan supaya memerangi manusia sehingga mereka bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahawa Muhammad itu Rasulullah. Umirtu an uqatilan nas. Aku diperintahkan, maknanya siapa yang memerintahkan aku, kata Rasulullah. Siapa yang memerintahkan aku? Allah lah tu. Allah Azza wa Jalla telah memerintahkan aku supaya memerangi manusia. Sehingga mana? Sehingga mereka bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahawa Muhammad itu Rasulullah. Sebenarnya cerita kan, sehingga mereka mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka di sini kata guru kami Al-Fadhil Ustaz Ahmad Fuad bin Amran, ini hadis ini berkait dengan dakwah bahawasanya Rasulullah SAW diperintahkan untuk menyeru manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam hadis ini juga berkait dengan jihad fi sabilillah, bahawasanya Rasulullah SAW diperintahkan untuk berjihad fi sabilillah. Kita semua tahu pun, ataupun kita nak guna ayat, kalau tuan-tuan nak tahu, kalau tuan-tuan tak tahu lagi dah, tapi hampa rasa tuan-tuan sudah tahu. Jihad ini dia ada dua hukum. Dua hukum. Satu keadaan hukumnya ialah fardu ain. Fardu ain ni maknanya wajib kepada setiap individu, setiap orang wajib berjihad. Dan satu lagi ialah hukumnya ialah fardu kifayah. Fardu kifayah ni maknanya sekiranya sebahagian umat Islam telah melaksanakan tanggungjawab itu, maka terlepaslah orang lain daripada dosa. Kita ambil contoh fardu ain ke apa? Fardu ain ni semaya 5 waktu. Itu fardu ain. Siapa-siapa pun wajib. Adapun fardu kifayah ini kita ambil contoh, kata ulama, semaya solat berjamaah. Itu fardu kifayah. Maka sebahagian umat Islam dalam satu kawasan itu telah melaksanakan fardu kifayah ataupun solat berjamaah, maka lepas. Dan kata guru kami dalam hadis ini menunjukkan berkait dengan fardu kifayah. Jihad dari sudut fardu kifayah. Dan disebut dalam hadis ini, aku diperintahkan supaya memerangi manusia. Siapakah manusia itu? Memerangi manusia itu siapa dia? Dan kata guru kita, lafaz manusia di sini walaupun umum, manusia ni maknanya semua orang, tak kira siapa. Walaupun lafaz itu adalah umum, tetapi lafaz di dalam hadis ini membawa makna khusus. Ada makna khusus. Lafaz umum tapi ada makna khusus. Dalam Quran disebut satu ayat Al-Quran yang menggunakan kalimah an-nas, manusia, tetapi mempunyai dua makna. Kalimah nas disebut dua kali dalam satu ayat. Disebut allazina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum. Allazina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum.
orang-orang yang dikatakan oleh manusia kepada mereka, allazina qala lahumun nas, dikatakan oleh manusia. Siapakah manusia yang mula-mula itu? Orang yang berada di sekitar dia. Kata, innan nasa qad jama'u lakum, sesungguhnya manusia telah berhimpun untuk menyerai kamu. Jadi nas mula-mula adalah orang yang di sekeliling dia. Nas yang kedua ialah musuh-musuh mereka. Baik. Jadi walaupun perkataan yang sama, tapi dia ada makna yang berbeza. Dan kata guru kita an-nas di dalam hadis ini, kata Al-Fadhil Ustaz Ahmad Fuad bin Amr hafizahullah taala, dia kata an-nas dalam hadis ini membawa makna kafir harbi, orang kafir yang memerangi Islam, orang kafir yang memerangi Islam. Maka di situ aku diperintahkan untuk memerangi mereka. Dan kata guru kami juga, dakwah ini dan jihad ini, jihad dan dakwah ini, dia selama mana kita boleh berdakwah, selama mana kita boleh berdakwah, kita boleh beroyak secara lisan, boleh royak pada orang bukan Islam, boleh royak dengan lidah, maka kita tidak perlu menggunakan pedang, tidak perlu menggunakan senjata. Tak payah kita ada paksa mereka gini-gini, dah mu tak si mengucap agak, maka aku pun bunuh mudak. Tapi kata guru kita, dan ambil mafhum daripada hadis ini, sekiranya kita boleh berdakwah, boleh berkecek, boleh menyampaikan dak seruan, maka tidak perlu untuk kita mengangkat senjata. Tetapi sekiranya dakwah itu disekat dan tidak boleh berdakwah, tak boleh. Ataupun kata setengah guru kita, dia kata sekiranya azan tidak boleh dikumandangkan, maknanya kawasan itu memang tak boleh masuk sikit abu, seruan Islam ini tidak boleh masuk sikit abu dalam kawasan itu, maka di situ boleh. Maknanya, jadi setengah guru dia kata kita nak buat kayu ukur di manakah tempat yang kita boleh nak berjihad ataupun tak boleh jihad. Tengok kawasan itu, sekiranya kawasan itu azan sampai berkumandang, maka tidak perlu untuk kita mengangkat senjata dan kita berperang dengan mereka. Gitu. Jadi, dan katanya Syekh Dr. Ali Jumaah hafizahullah ta'ala, disebut juga kalimah uqatil itu sebenarnya sudah memberi kita faham, uqatil ini memerangi, ini membawa maksud berperang. Bukannya kata dalam keadaan aman tentera ini kita tiba-tiba mengangkat senjata dan membunuh. Bukan begitu. Sehingga mereka bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahawa Muhammad itu Rasulullah. Dan mereka mendirikan sembahyang. Dan mengeluarkan zakat. Mereka mendirikan sembahyang dan mereka mengeluarkan zakat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila mereka mengucap, mereka mendirikan sembahyang dan mereka menunaikan zakat, bila mereka buat ketiga-tiga perkara ini, maka apabila mereka melaksanakan semua yang demikian itu, terpeliharalah mereka daripadaku. Maka bila mereka buat ketiga-tiga perkara ini, selamatlah, kita tak payah perang, tidak perlu lagi memerangi mereka. Kata Syekh Ibn Daqiq al-Aid, Syekh Ibn Daqiq al-Aid ini seorang ulama yang telah syarah, antara ulama yang telah syarah kitab hadis 40 ni, namanya Syekh Ibn Daqiq al-Aid. Syekh Ibn Daqiq al-Aid, dia buat mari satu peristiwa yang berlaku selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mensyarahkan hadis ini. Selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, telah berlaku keadaan di mana munculnya golongan yang murtad daripada agama Islam, dan muncul juga golongan yang mengucap syahadah, yang sembahyang tetapi tak sembayang zakat. Dan mereka berkata bahawa zakat ini tidak wajib lagi selepas pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Tak payah bayar zakat. Itu dakwah mereka dan itu kata-kata mereka, dan mereka ini ada satu kumpulan yang besar.
Maka bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, naiknya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, timbulnya golongan yang tak sembayar zakat ini. Dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kata, membuat keputusan, kita akan perangi mereka. Kita akan berperang dengan mereka sebab mereka ingkar kefarduan zakat. Mereka ingkar kefarduan zakat. Dan di sini mengikut riwayatnya, Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu wayak kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, wahai Abu Bakar, macam mana kita nak perang? Macam mana kita nak memerangi mereka sedangkan mereka mengucap la ilaha illallah? Sayyidina Umar dibaca satu hadis daripada Rasulullah, ayat lebih kurang ni, lafaz lebih kurang ni, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Rasulullah kata, bila orang itu mengucap kalimah la ilaha illallah, maka tak boleh perang. Macam mana kita nak memerangi mereka? Mereka mengucap la ilaha illallah. Mereka mengucap la ilaha illallah. Maka kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, dia kata, aku akan perangi orang yang membezakan antara solat dengan zakat. Sama-sama rukun Islam. Mana-mana orang yang ingkar daripada salah satu daripada rukun-rukun Islam itu, maka kita akan perangi dia. Selepas itu, maka Sayyidina Umar bin Al-Khattab pun mengikut apa yang dia sebut oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dan mereka pun memerangi golongan itu, golongan yang tak sembayar zakat. Jadi daripada sini, kalau kita tengok nota kaki kecil bawah tu, apabila nombor buku surat 29 tu, nombor 2 tu, apabila seseorang itu telah mengucap 2 kalimah syahadah, bersembahyang dan mengeluarkan zakat, maka terpeliharalah darahnya dan harta bendanya. Dalam hadis tidak disebutkan puasa dan haji. Kan rukun Islam ada lagi kan? Puasa pun ada, haji pun ada. Tapi tidak disebut puasa dan haji. Kenapa tidak dibaca, tidak disebut dalam hadis ini puasa dan haji? Ialah menunjukkan tidak dibunuh orang-orang yang meninggalkan puasa. Orang yang meninggalkan puasa itu tidak dibunuh, tetapi dipenjara dan ditahan makan minumnya. Dan ibadat haji adalah kewajipan yang boleh dikerjakan secara lambat, maka tidaklah dibunuh orang yang tidak mengerjakannya. Gitulah. Kalau kita ngaji kitab fiqh tak, orang yang meninggalkan solat ni, kalau dalam kitab-kitab fiqh dia sebut apa hukumnya bagi orang yang meninggalkan solat di atas dunia. Di akhirat dia benarlah, orang yang meninggalkan solat tu dibalas dengan neraka di akhirat ni. Disebut dalam Quran dengan jelas, ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Kenapa kamu masuk neraka saqar? Kerana kami ni tak sembahyang. Tahulah di akhirat tu. Di dunia apa dia hukumnya bagi orang yang tak sembahyang? Kalau kita baca kitab-kitab fiqh, hukuman dia ialah bunuh orang yang tak solat. Orang yang tak solat ini hukumnya ialah bunuh. Cumanya bukan kalau dia ingkar kefarduan solat, maka dia jatuh kafir, wal iazubillah, ingkar. Tapi kalau dia malah semaya, maka dia akan dipegang oleh pemerintah ataupun orang yang berkuasa, dipegang oleh orang yang berkuasa dan diberi peluang untuk bertaubat. Diberi kaunseling, diberi nasihat. Tak semaya juga, maka dijatuhkan hukuman. Semaya. Adapun haji ini lain. Haji juga dengan apa lagi, puasa ini lain. Adapun ketiga-tiga yang tersebut, ketiga-tiga yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis di atas adalah dibunuh orang yang meninggalkannya. Adapun orang yang tidak mengucap ataupun orang yang murtadlah kita kata, ataupun orang yang tak semaya, ataupun orang yang tidak keluar zakat, ingkar kepada, maka itu dibunuh. Baik. Perintah maka termasuklah atas. Okey, bila mereka melakukan 3 perkara itu, iaitu mengucap 2 kalimah syahadah dan menunaikan solat serta mengeluarkan zakat, maka terpeliharalah
darah dan harta mereka. Darah dan harta mereka, maka kita tidak boleh apa-apakan mereka, darah dan harta mereka, kecuali dengan hak Islam, kecuali dengan sebab-sebab lain yang menyebabkan dia dijatuhkan hukuman mati di dalam Islam, kecuali dengan hak Islam. Apa contoh hukuman mati bagi orang dalam Islam ni? Ialah contoh apa dia? Orang yang sudah berkahwin dan berzina. Orang yang sudah berkahwin dan berzina, apa hukuman dalam Islam? Hukumannya ialah direjam sampai mati. Walaupun dia mengucap 2 kalimah syahadah, walaupun dia apa lagi? Walaupun dia menunaikan zakat, walaupun dia menunaikan solat dan sebagainya. Tapi oleh kerana dia melakukan kesalahan itu dan disabit salah itu, maka dijatuhkan hukuman mati, kecuali dengan hak Islam. Kalau tidak begitu, kita tidak buat apa-apa. Dan perhitungan mereka terserahlah atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhitungan mereka terserahlah atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya lagu mana? Maksudnya sekiranya seseorang itu berpura-pura mengucap kalimah syahadah, dia tahu bahawasanya orang Islam akan memberi keamanan kepada dia bila dia mengucap kalimah syahadah, maka dia pun buat lolok. Dia pun tengok orang mengucap, dia pun mengucap, kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ataupun dia tahu bahawasanya orang Islam akan mengambil tindakan terhadapnya sekiranya dia tak semaya, maka dia pun berpura-pura semaya. Depan orang dia semaya, belakang orang dia tak semaya. Contoh. Jadi sekiranya dia berpura-pura begitu, maka hisab itu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita serah pada Allah. Tak usahlah kita dah bokar dalam hati dia. Dia ngucap dok ni. Aku yakin dia nipu ni. Tahu mana hati pu orang? Tahu mana kita hati pu orang? Tahu mana ikhlas tak ikhlas? Jadi hak tu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaedah yang telah ditetapkan oleh ulama macam ni. Gapo kata ulama? Nahkumu bizawahir wallahu yatawalla sarair. Nahkumu bizawahir wallahu yatawalla sarair. Maknanya kami menghukum dengan zahir. Hak batin, hak tersembunyi itu serah pada Allah. Contohnya tuan-tuan tengok ambo ni nampak jauh nampak. Sedap kita. Buat contoh kita sendiri. Tuan-tuan nampak ambo pakai serban ni jauh berkali. Zahir tu nampak comel dah tu berkali. Tak usahlah tuan-tuan duduk korek dalam hati ambo. Dia pakai serban tu pun tak boleh riuk tu. Dia tahu mana riuk. Dia pakai serban tu takbur tu, ujub tu. Jadinya tahu mana ujub. Barang tu barang dalam hati. Maka kita menghukum dengan yang zahir sahaja. Hak batin itu serah pada Allah. Sebab itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa hisabuhum 'ala Allah. Allah tahu hakikat dia mengucap sungguh ke ataupun dia mengucap saja-saja ke, itu serah pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita ambil pengajaran kesimpulan hadis. Kesimpulan hadis, berjihad menegakkan Islam adalah wajib. Berjihad menegakkan Islam seperti yang disebut saat ni dah. Jihad ni ada hukumnya fardu ain, ada hukum fardu kifayah. Hangpa tak ingat sebut fardu ain saat ni dah? Fardu kifayah, fardu ain ni bila jihad ni fardu ain? Tak sebut lagi saat ni, ada sebut dah. Tak lagi tak? Jadi yang sebut fardu kifayah tak? Jadi fardu ain ni apabila musuh Islam ini masuk ke dalam tanah air kita, menyerang masuk ke dalam tanah air kita, orang kafir mari serang tanah air kita, maka pada masa itu semua jadi fardu ain berlaku. Orang tua, orang muda, orang jatuh, orang tina, semua kena jihad berlaku. Cuma adalah syarat-syarat jihad yang lain sekiranya tidak mampu dan sebagainya itu. Tapi secara umumnya, secara mudahnya, bila berlaku benda lagu tu, maka semua sekali fardu ain. Adapun kalau dalam keadaan aman gini, maka hukumnya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah.
Baik, ada setengah orientalis. Orientalis ni tahu ke apa? Orientalis ni orang-orang yang bukan Islam, yang mengkaji bahasa Islam, dan dia menikam Islam. Dia menikam, dia cuba menimbulkan kekeliruan kepada umat Islam berdasarkan daripada ayat Quran, berdasarkan daripada hadis-hadis Nabi, berdasarkan kepada sirah-sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada di kalangan mereka orang-orang yang berniat jahat terhadap umat Islam ni, terhadap Islam dan umatnya ini. Mereka niat jahat. Dia kata agama Islam ini tersebar dengan mata pedang. Agama Islam ini tersebar dengan pedang. Itu kata mereka. Dan dijawab oleh seorang ulama yang terkenal, Syekh Muhammad Ghazali, kata guru kami Al-Fadhil Ustaz Ahmad Fuad bin Amran hafizahullah taala, disebut Syekh Muhammad Ghazali kata orang Islam menggunakan pedang, senjata, seperti doktor menggunakan pisau. Doktor menggunakan pisau. Lagu mana maksudnya? Doktor guna pisau bila doktor guna pisau? Doktor guna pisau ni bila nak buat pembedahan. Pembedahan ni hanya diguna bila penyakit tu kronik, penyakit tu berat, tak ada ubat lain. Maka terpaksa guna buat operate. Masa tu baru guna pisau. Begitulah juga umat Islam hanya mengangkat senjata bila keadaan ini tak ada pilihan. Keadaan ini tidak ada pilihan. Dan di dalam peperangan umat Islam, kalau kita tengok, baca sirah-sirah, baca cerita-cerita umat Islam, bagaimana umat Islam pergi ke satu-satu tempat ni bukan tujuan nak dibunuh orang, dah lagi berdakwah. Dan diberi pula peluang untuk berdakwah. Kalau kita baca Quran, tuan-tuan baca Quran, kisah Iskandar Zulkarnain. Kisah Iskandar Zulkarnain disebut wa yas'alunaka an Zulkarnain qul sa'atlu 'alaikum minhu zikra. Dan disebut bahawa Iskandar Zulkarnain ini, Sayyidina Iskandar Zulkarnain ini telah sampai ke satu kawasan, fa'atba'a sababa hatta iza balagha maghrib asy-syams, tepat terbenam matahari. Negara mana ulama khilaf lah, ulama berselisih siapa mana nak ayatnya. Bila dia sampai ke tempat tu, manusia tu sangat sesak, wasak manusia masa tu, keadaan dia ni bukan zaman Rasulullah lagi, sebelum Islam. Jadi Zulkarnain ini apa disebut dalam Quran? Kulna ya Zulkarnain imma an tu'azziba wa imma an tattakhiza fihim husna. Maka orang kata kepada Zulkarnain, kita nak buat lagu mana kepada demon ini? Adakah kita nak azab mereka, maknanya kita serang, dihancur belakang, ataupun kita nak buat baik pada mereka? Maka jawab Sayyidina Iskandar Zulkarnain dalam Quran disebut, qala amma man zalama fasawfa nu'azzibuhu. Adapun yang zalim itu akan kita azab. Kata ulama diguna kalimah saufa di situ. Saufa ni menunjukkan bahawa benda ni bukan berlaku serta-merta dah. Kita akan dakwah dulu kepada mereka. Dan sekiranya dakwah ini tidak diterima dan mereka menentang, maka mereka akan menerima azab daripada kita, dan mereka akan kembali kepada Allah dan akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Ada satu lagi kisah yang menarik. Kisah yang menarik ni kita banyak faham lah. Habis dah kesimpulan ni. Yang kedua, setiap orang Islam hendaklah sanggup berjihad. Dalam riwayat hadis disebut dengan mafhumnya, orang yang tidak ada langsung keinginan untuk mati syahid. Untuk mati syahid ni, kalaulah dia mati, maka dia mati seperti matinya orang jahiliah. Maka kita semua orang Islam ini kena ada satu keberanian, satu keinginan untuk berjihad dan nak mati syahid fi sabilillah. Setiap orang Islam hendaklah sanggup untuk berjihad. Dan dalam Quran juga disebut, bila kalimah jihad ini disebut dengan amwalahum wa anfusuhum. Disebut harta benda dan disebut dengan jiwa raga, nyawa. Disebut harta, disebut jiwa raga. Nak ayat pada kita, sekiranya seseorang itu kalau dengan harta pun dia tidak sanggup untuk dikorbankan, apatah lagi jiwa raga dia tak kesanggup. Maka kita kena biasakan diri, didik diri untuk sanggup berkorban harta kerana agama.
dan juga sanggup untuk mengorbankan jiwa raga kerana agama. Yang ketiga, setiap orang Islam hendaklah berjuang menghapuskan perkara karut, perkara-perkara sesat, perkara-perkara yang salah. Kita kena berjuang, kena berdakwah, kena berayak sama. Yang keempat, Islam sahaja, kesimpulan yang keempat, Islam sahaja agama yang benar. Agama yang benar dan diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ialah Islam. Yang kelima, manusia hanya mengetahui perkara-perkara zahir, perkara-perkara zahir sahaja. Kita sebut dah saat ni dah. Manusia ni hanya tahu benda-benda yang zahir. Adapun benda-benda yang batin tidak diketahui oleh manusia. Yang keenam, perkara batin terserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Benda batin hanya diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Bidayatul Hidayah dia sebut apa? Dia sebut, mu jangan sekali-kali menghukum manusia. Kata Imam Al-Ghazali ni nak suruh jadi juruh ni, kitab Bidayatul Hidayah ni kitab tasawuf tak? Tuan-tuan pun biasa baca ni, madrasah ni mestilah pengaji mengaji kitab-kitab tasawuf. Orang-orang yang juruh, orang-orang yang soleh ni, bila dia tengok sesuatu orang buat dosa, bila tengok orang buat dosa, apa dalam hati dia? Dia benci perbuatan dosa itu, tapi dia tidak benci kepada pelaku dosa. Pelaku dosa itu, kata Imam Ghazali, mu tak tahu, sekiranya dia bertaubat, dia akan jadi baik padamu. Katakanlah pelaku dosa maksiat itu dia bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan jadi baik padamu. Adapun mu sendiri, mu tak tahu lagi. Kita ni kalau nak menghukum orang begitu begini, kita tak tahu lagi kita ni ujung jatuhnya lagu mana. Khatimah kita ni adakah husnul khatimah ataupun su'ul khatimah. Begitu. Itu kata Al-Imam Al-Ghazali. Jadi perkara batin ini, perkara pasal penghujung hidup orang yang kita tak tahu lagu mana, maka kita jangan menghukum yang batin. Kita tak tahu apa yang dibuat molek depan kita, maka kita kata molek lah tu. Tak salah kita duduk, dia ni riak, dia ni takbur, dia ni ujub, pandai entah mana. Okey, baik. Masuk waktu tu. So lagi satu kisah yang menarik berkait dengan umat Islam dalam berdakwah dan juga berjihad. Ada satu kisah yang mendengar, asalnya dengar kisah ni dari TV. Satu rancangan Arab, nama rancangannya Khawatir. Zaman dulu di TV ni, dalam TV ni bulan Ramadan ada satu rancangan Arab, Khawatir Syab. Dan dalam Khawatir itu ada satu episod tu, dia ayat pasal rahmatnya, ataupun dia ayat pasal kisah yang sangat menarik. Dia ayat bagaimana penaklukan satu bandar Samarkand. Penaklukan satu bandar Samarkand. Samarkand ini kalau kita tengok istilahnya dia Uzbekistan. Dan Samarkand ini telah melahirkan ramai ulama-ulama Islam. Ada kitab Tanbih Al-Ghafilin itu ditulis oleh Abu Lais As-Samarkandi. Samarkand. Jadi lagu mana kisah Samarkand ini ditakluk oleh umat Islam? Disebut dalam cerita itu pada zaman Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Beliau telah menghantar tentera ke Samarkand. Banyaklah dia lalunya, antara bandarnya ialah Samarkand. Dan bila sampai di Samarkand ni, nama Qutaibah ibnu Muslim, panglima itu. Qutaibah ibnu Muslim ini, dia tengok keadaan suasana tu, dia mari dengan tentera dia. Dia mari, dia tengok keadaan suasana bandar tu, dia pun serai. Serai dalam masa sebentar ya, berkali-kali sepagi ataupun tak ada lama, kalah selalu tentera ataupun penduduk Samarkand ini. Dan dia serai tu pada waktu pagi. Dia serai pula dengan hendak gitu, dengan taktik dia berapa. Serai benar selalu. Dan kota Samarkand itu berjaya ditakluk oleh umat Islam. Maka di situ bertapaklah umat Islam di Samarkand. Selepas sebulan dia duduk di Samarkand, tentera-tentera Islam duduk di Samarkand sebulan, ada seorang padri di situ. Seorang padri itu telah menghantar surat ke Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, khalifah pada masa itu, pemimpin pada masa itu. Dia hantar kepada Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, hantar surat. Dia tulis kepada dia kata,
umat Islam, Qutaibah Ibn Muslim ini telah menyerang bandar ini dengan hendak, dengan serta-merta. Dan kami tidak bersedia, tak sempat nak buat apa-apa bersedia, tiba-tiba kami diserang dan kami dikalahkan. Maka Sayyidina Umar bin Aziz melantik seorang hakim, pergi ke Samarkand. Dilantik seorang lelaki jadi hakim, pergi situ. Maka dia ada dia buat satu mahkamah, dipanggil panglima tentera Islam Sayyidina Qutaibah Ibn Muslim, dan dipanggil padri tadi, menghadap dia tanya, wahai padri, apa dakwah kamu? Dia ayat bahawasanya ni panglima ini, tentera ini telah masuk ke kota kami secara hendak, masuk begitu saja. Maka hakim ini pun tanya, wahai Qutaibah Ibn Muslim, betulkah dakwaan itu? Maka dia jawab, ya, aku buat begitu sebab itu cara yang paling mudah, cara yang paling cepat, tidak perlu menumpahkan darah banyak, apa semua boleh masuk saja. Maka katanya hakim, sebelum mu serang dia, adakah mu seru mereka kepada Islam? Ada tak? Ada tak mu menyeru mereka kepada Islam? Ada? Tak ada. Yang kedua, ada tak mu beri pilihan kepada dia untuk bayar jizyah ke apa? Ada tak mu ayat dulu gapo-gapo? Maka dia jawab, tidak ada. Maka kata hakim pada masa itu, kalau begitu aku jatuhkan hukuman bahawasanya penaklukan tentera Islam di kota Samarkand ini adalah batil. Keluar balik daripada negeri ini, tubik balik. Maka tentera Islam pun beratur ramai-ramai keluar balik. Penduduk kota Samarkand terkejut tengok, Allah, orang Islam pada hari benar tu tubik begitu. Dan peristiwa itu menarik hati orang-orang Samarkand, dan masuk Islam semua penduduk kota Samarkand dengan peristiwa itu. Itu ayatnya. Begitu luar biasa umat Islam pada zaman dahulu. Baik, cukuplah setakat tu dah. InsyaAllah kita sambung hadis yang ke-9, hadis yang berkait, yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah ini, insyaAllah pada pertemuan yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin.